Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak tingkatan 3. Bertemu kita dalam kelas PJ Cikgu Asmah. Cikgu akan ceritakan sedikit tentang asas dalam permainan softball ataupun basic macam mana nak main softball. Ini adalah gelanggang softball. Kalau awak boleh rujuk buku teks awak, muka surat 75 tu. Gelanggang softball dia berbentuk 1/4 bulatan. Ni 1/4 bulatan kan. Yang dalam ni kita panggil sebagai diamond. Diamond dekat yang ini adalah home plate. Yang ini bulatan ni adalah tempat kita letak pitcher plate. Kemudian yang ini kita panggil base ataupun tapak. Base yang pertama adalah double base lah, 2 tapak. Base yang kedua, ketiga dan home plate. Alright. Yang ini kita panggil sebagai garisan fall. Yang belakang ni adalah pagar ataupun garisan home run. Alright. Kenapa kita panggil garisan home run? Maksudnya bila kita dapat pukul melebihi garisan home run, dia akan dapat mata lah. Dapat mata. Kalau ikutkan nak main ni, dia kena lengkapkan satu pusingan ni sampai sini baru dapat mata. Tapi kalau dapat pukul melebihi home run, pagar home run, dia akan dapat 1 mata. Tapi yang ini kita panggil tadi garisan fall kan. Kalau dia pukul keluar daripada garisan ni, kat sini ke, kat belakang ni ke, tepi ni ke, gini, tak ada garisan fall lah, maksudnya batal. Dalam permainan softball, apa yang awak kena faham, dia adalah perlawanan antara 2 tim. Tim yang pertama adalah tim pemadang. Tim yang kedua adalah tim pemukul. Masa bila kita nak dapat ataupun nak kumpul mata, masa kita jadi tim pemukul. Untuk mulakan permainan softball, selalunya kita akan guna shilling lah, undi. Kumpulan A nak jadi tim pemukul ke, kumpulan B nak jadi tim pemukul. Dalam permainan softball, dia akan ada 9 orang untuk setiap pasukan. Ini contoh, bila dah ada dekat padang ni, kita panggil ini adalah tim pemadang. Ada 9 orang yang terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini yang duduk dekat belakang home plate kita panggil sebagai catcher. Tujuan dia untuk tangkap bola lah, andai pemukul tak dapat bola. Yang ini yang duduk kat tengah-tengah ni adalah pitcher, tukang lempar bola. Dia akan berdiri pada plate pitcher. Tengok dia pegang bola kan. Yang lain ni kita panggil sebagai pemadang. Dia ada satu lagi tim, dia akan lawan dengan tim pemukul. Pemukul akan buat pukulan ikut giliran. Dia ada 9 orang juga sama. Tengok. Untuk dapatkan 1 mata, dia mesti lengkapkan 1 pusingan ataupun lengkapkan semua base ni. Dia akan lari dekat base 1, base 2, base 3 hingga ke home plate. Sampai sini baru dia dapat 1 mata. Matlamat kumpulan pemukul adalah untuk dapatkan mata. Jadi yang ini adalah gambaran seorang pitcher, seorang pemukul, belakang ni adalah catcher. Catcher ni pemukul kan. Pitcher tugas dia adalah untuk buat lemparan lah.
Okey, dalam kemahiran melempar. Okey, ada dua kemahiran, sama ada nak gunakan kaedah windmill ataupun slingshot. Okey. Tapi teknik lemparan mesti daripada bawah ke atas, daripada sisi ataupun underarm lah, daripada bawah ke atas. Okey. Okey, setiap pemukul dia akan ada 3 peluang untuk memukul bola yang dibaling oleh pitcher. Andai bola tu strike. Okey, strike ini ada petak putus-putus ni kan, kotak ni. Ini adalah kita panggil sebagai strike zone. Okey, kita panggil sebagai strike zone. Strike zone tu apa dia? Strike zone adalah zone antara atas lutut hingga bawah ketiak. Jadi untuk seorang pitcher yang bagus, dia akan buat balingan dekat dalam ataupun dekat kawasan strike zone ni. Okay, so pemukul dia akan ada 3 kali peluang untuk pukul jika dia tak berjaya ambil bola dalam kawasan strike zone ni. Okay, tapi strike 3 kali ni dia akan datang dalam 3 keadaan. Yang pertama tadi kalau dia tak pukul dalam kawasan strike zone ni. Yang kedua kalau dia pukul tak kena. Dan yang ketiga dalam keadaan foul. Foul dia akan 2 kali je foul. Okay, kalau kali ketiga dia foul lagi, dia still kira 2 kali. Okay, kali keempat foul lagi, still kira 2 kali juga. So, ini adalah tugas pitcher untuk make sure pemukul ni tak dapat ataupun dah foul 2 kali kan. Jadi, dia akan make sure pemukul ni akan dapat strike yang ketiga. Maksudnya sebab dia nak matikan pemukul ni lah. Okay, so kita tengok ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama kita panggil sebagai strike 3 kali. Okey, keadaan yang kedua kita panggil ball. Okey, apa dia ball? Okey, 4 balingan yang berada di luar strike zone kita panggil ball. So, jika pemukul tak pukul bola di luar strike zone 4 kali, dia akan kita panggil ball. So, bila dapat 4 kali ball, automatically pemukul ni boleh bergerak ataupun dapat free run lah. Boleh bergerak ke base seterusnya. Dia orang kata term dia free base ataupun free run. Maksudnya tanpa pukul dia dah dapat bergerak ke base pertama. Okay, so ada 2 keadaan tadi kan. Okay, so pemukul dia akan cuba berlari ke setiap base tu lah. Okay, kalau boleh dia nak habiskan base. Kemudian tu, okay, tadi ini pemukul yang pertama tadi kan, dia dah lari ke base pertama. Okay, kemudian tadi yang tunggu ramai-ramai tadi tu masuk jadi pemukul kedua. Okay, so pemukul ni akan tunggu pemukul kedua, ketiga dan seterusnya hinggalah dapat melengkapkan satu pusingan, hingga dapat melengkapkan satu pusingan hingga dekat home plate ni. So bila sampai home plate dia akan dapat 1 mata. Okay. Okey, jika pemukul akan dapat 1 mata kan. Okey, kita tengok keadaan di mana pemukul dapat pukul melepasi home run, kita akan panggil home run lah. Okey, so home run tu maknanya automatically pemukul akan dapat 1 mata. Sekarang cikgu nak cerita macam mana pemukul akan out ataupun terkeluar. So ada 4 keadaan. Okey, ni keadaan yang pertama di mana pemukul dapat 3 kali strike. Kita panggil sebagai strike out.
Okay, so tadi cikgu dah cerita dah kan. Say yang tadi yang ni strike strike zone tadi tu kan. Okay, so ingat balik. Kemudian keadaan yang kedua adalah apabila pemadang dia berjaya tangkap bola yang dipukul di udara sebelum bola jatuh ke tanah. So bila pemadang berjaya dapat bola, pemukul akan out. Keadaan yang ketiga adalah keadaan yang ketiga adalah apabila pemadang dia baling bola ke base sebelum pemukul sempat sampai base. So pemadang dia dapat tangkap bola, kemudian dia sampai dekat base dengan bola tu sebelum pemukul ataupun yang lari tadi sampai base. So out lah. Keadaan yang keempat adalah bila pemukul ataupun yang sedang lari tadi ditap oleh pemadang dengan bola pada badan pemukul tadi. So bila kena bola dia dikira sebagai out. So ini adalah 4 situasi apabila pemukul out. So ada macam mana apabila ada 3 orang pemain ataupun pemukul yang out untuk tim pemukul. Jadi tim ni akan bertukar posisi lah. Yang jadi pemadang tadi dia akan jadi pemukul, yang jadi pemukul akan jadi pemadang. So setiap pasukan akan bermain setiap posisi sebanyak 7 pusingan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So maknanya setiap tim pemadang dan setiap tim pemukul dia akan dapat jadi 7 kali pemadang dan 7 kali pemukul. So mata dikira tengok berapa mata yang didapat kumpul. So yang paling banyak dapat mata, yang paling banyak dapat lengkapkan larian ke setiap base hingga ke home plate. So tim tu akan dikira sebagai pemenang. Jadi itu sahaja untuk softball. Terima kasih semua.